ارجع للسيرة واقرأها فالدولة فرض الله. Dalam Malaysia bila kita lihat apabila namanya politik je, mesti orang akan nampak serabut huru-hara kan. Okay? Jadi biasanya politik orang akan nampak Perdana Menteri je lah. Tapi hari ini kita akan kupaskan sedikit cerita tentang wakil rakyat. Jadi soalan saya pertama, apa pandangan doktor tentang wakil rakyat yang berada di dalam negara kita ni? Pertama, apabila kita sebut wakil rakyat ni, dia satu istilah yang dah masyhur. Tak ada rakyat Malaysia yang tak tahu istilah ni. Jadi wakil rakyat tu sebenarnya dia adalah berkaitan dengan wakil bagi rakyat untuk suatu urusan yang menjadi urusan rakyat. Rakyat ni sibuk, banyak kerja. Macam-macam kerja dia nak buat. Nak ngurus keluarga, nak kerja. Bahkan ada yang kerja berganda, siang kerja, malam kerja. Jadi terlalu sibuk. Jadi ada sesuatu urusan yang dia tak boleh nak buat. Jadi dia serahkan urusan tu pada seorang. Dan urusan itulah yang diambil oleh orang yang dikenali sebagai wakil rakyat. Dan wakil rakyat ni dia adalah perkara yang berkaitan dengan wakil. Kita sebagai manusia ni hidup sosial, berinteraksi dengan manusia, mesti kita ada wakil dalam sesuatu urusan. Contoh, kita nak jemput walimah kerja kahwin. Kita tak jemput, kadang kita wakilkan orang. Kan tak? Kadang kita nak beli barang, kita wakilkan orang. Tolong belikan ni, kita kirimlah wakil kan. Boleh, tak ada masalah. Sebab dalam Islam ni, wakil ni dia satu perkara yang ada kaitan dengan akad wakalah. Selagi perkara dan urusan tu sesuai dengan syarak, boleh. Cuma tak boleh kalau kita wakilkan kawan kita. Kawan baik kita, tolong beli nombor ekor untuk aku. Tak boleh lah. Atau kau tolong belikan arak ke. Aku segan nak beli tu. Kau tolong beli kan. Walaupun kawan kita tu non-Muslim kan, tak boleh. Sebab mewakilkan perkara yang tak syar'i. Yang haram, perkara tu haram lah. Jadi kalau kita kembali pada politik Malaysia hari ini, wakil rakyat yang ada hari ini, yang dalam parti Islam ke, yang dalam parti Melayu ke, wakil rakyat Islam dalam parti Melayu, wakil rakyat Islam dalam parti Islam, wakil rakyat Islam dalam parti campuran, ini semua diatur dengan aturan sistem demokrasi. Sedangkan dalam Islam, kita kena, sebagai umat Islam ni, kita kena faham aturan Islam berkaitan dengan wakil rakyat. Tapi sebab kita ni lahir-lahir dah sistem demokrasi kan. Kalau kita tengok dalam keadaan demokrasi pada hari ni kan, di mana di negara kita Malaysia ni dia menerapkan sistem demokrasi berperlembagaan. Kan? Dan sistem demokrasi berperlembagaan ni ada 3 pilihan raya untuk pilih wakil rakyat. Apa dia? PRU, PRN, PRK. PRU adalah pilihan raya umum untuk pilih wakil rakyat 5 tahun sekali. 5 tahun sekali pilih. 5 tahun sekali pilih. Yang tahun sekarang ni dah PRU ke-15 yang dilaksanakan dalam negara kita pada tahun lepas, bulan 11 tahun 2022. Dan kalau kita kaji sejarah, PRU pertama tahun 1955. Tahun sebelum itu PRU pertama. Kita atau bapak kita belum lahir lagi rasa. Belum boleh berundi lagi lah. Kemudian PRN adalah pilihan raya negeri. Sebagaimana berlakunya pilihan raya negeri 6 negeri atau PRN negeri Melaka. Yang ketiga PRK, pilihan raya kecil. Apabila ada wakil rakyat yang meninggal, maka dilaksanakan PRK lah, pilihan raya kecil. Sebagaimana pilihan raya kecil Sempang Jeram, pilihan raya Pulai yang akan datang ni, pilihan raya Pelangai kat Bentong kan. Tapi secara faktanya kita lihat kan, PRU, PRN, PRK di Malaysia ni adalah pilihan raya untuk memilih wakil-wakil rakyat berdasarkan parti-parti yang bertanding. Itu hakikat dia. Contohnya calon-calon tu dipilih oleh ketua parti masing-masing. Bukan rakyat kan? Bukan rakyat, ketua parti yang pilih. Satu orang pilih. Kecuali wakil rakyat bebas. Kalau wakil rakyat bebas ni dia bukan proksi suatu parti, dia memang pure lah wakil rakyat. Kalau tak, dia sebenarnya wakil parti yang dipilih oleh parti. Ketua parti tu pilih untuk dia jadi wakil rakyat. Itu sebab ada setengah wakil rakyat tu mengajuk kerana dulu dia dipilih, sekarang dia tak terpilih. Dia jadi masuk wakil bebas atau jadi proksi parti lain. Itu sebenarnya. Dan setiap kita tengok parti yang bergabung
dalam pilihan raya ni kan, dia ada sekutu masing-masing. Dan gabungan yang menang majoriti ni dia akan jadi kerajaan, yang tak menang majoriti ni dia akan jadi pembangkang. Contoh dalam PRU ke-13, kerajaan dia adalah BN. Dan pembangkang adalah Pakatan Rakyat. Kemudian PRU ke-14 yang jadi kerajaan adalah PH. Pembangkang dia BN. Itu kali pertama dalam sejarah tanah Melayu, BN yang dah puluh tahun jadi kerajaan jadi pembangkang. Tapi bila PRU 15, PH dan BN jadi kerajaan pula, ada sekutu baru yang jadi PN, Perikatan Nasional. Inilah yang berlaku pilihan raya dalam Malaysia, pilih parti kerajaan atau pilih parti pembangkang. Kerajaan lawan pembangkang, pembangkang lawan kerajaan. Sampai kita kata sampai bila nak sudah ni pembangkang lawan kerajaan, kerajaan lawan pembangkang. Ketika dia jadi pembangkang, dia kata jangan undi kerajaan. Tapi bila jadi kerajaan, jangan undi pembangkang untuk rakyat mendengar, untuk supaya kerajaan mendengar. Jadi kita jadi rakyat kadang jadi confused mana satu nak undi ni. Jadi kita tak ada wakil lah ni. Bukan kita tak ada wakil, kita ada wakil, tapi wakil rakyat yang dalam Islam tu yang macam mana? Itu sebab ni doktor nak tanya. Pada ni maknanya selalu kita bincang, channel ni pun kita bincang dari segi sudut pandang Islam. Jadi maknanya wakil rakyat, memilih wakil rakyat dalam Islam tu ada ke? Ada ajaran dalam Islam tadi ada memilih wakil rakyat macam mana? Okey, kalau kita nak bertanya tentang hukum berkaitan dengan wakil rakyat ni, sebenarnya kita sebut tadi awal-awal kan, dalam Islam ni wakil ni ada berkaitan dengan akad wakalah. Jadi ada dalam Islam. Jadi Islam ni ada aturan bagaimana nak mengatur persoalan wakil rakyat ni. Jadi kita kena tahulah sebagai umat Islam, kita kena tahu ada tak dalam Islam ni hukum berkaitan dengan wakil rakyat ni. Kalau ada, apa dalil dia? Kalau kita melihat pada dalil tentang wakil rakyat ni ada tak dalam Islam? Pertama, kita rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, sunnah Rasulullah tu adalah rujukan kita, sumber hukum bagi kita. Jadi bila kita rujuk pada sunnah, kita baca sirah Ibn Hisham tu, patutnya kita umat Islam ni ada simpan kitab Ibn Hisham dekat rumah. Kitab Ibn Hisham tentang riwayat sirah Rasulullah SAW. Dan pada Baiat Aqabah yang kedua, datang 75 orang daripada Madinah, iaitu Aus dan Hajrat, membaiat Rasulullah sebagai pemimpin negara. Memberi baiat Aqabah yang kedua. Itu baiat untuk melantik Rasulullah sebagai pemimpin negara Islam Madinah. Sebab dia bukan nak melantik Rasulullah sebagai rasul, mengimani Rasulullah sebagai rasul tu dia syahadah. Sedangkan baiat tu untuk mengangkat Rasulullah tu sebagai pemimpin negara. Jadi ketika itu Rasulullah tak kenal siapa yang datang, 75 orang tu Rasulullah tak kenal. Maka Rasulullah berkata bersabda dalam satu hadis dia, "Akhriju ilayya minkum isnai asyara naqiban liyakunu ala qaumihim bima fihim." Rasulullah makna dia, keluarkanlah, pilihkanlah kepadaku 12 nakib dari kalian yang bertanggungjawab atas kaum mereka. Jadi jelas kat situ urusan pemilihan para nakib ni, wakil ni tadi diserahkan kepada mereka, iaitu Aus dan Hajrat. Dan maka kelompok Aus dan Hajrat yang membaiat Rasulullah ni telah memilih 12 orang daripada mereka, iaitu 9 daripada Hajrat dan 3 daripada Aus. Jadi dan kita lihat pada sirah Rasulullah juga, sunnah Rasulullah, dia selalu berurusan merujuk pada pendapat beberapa orang sahabat daripada kalangan Aus dan Muhajirin ni, daripada Ansar dan Muhajirin ni, untuk perkara tertentu dalam pemerintahan dia di negara Islam. Di negara Islam Madinah lah. Dan apabila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sebagai khalifah umat Islam, Sayyidina Abu Bakar ni sebagai khalifah, dia pun ada gulungan yang dipanggil ahli pakar, ahli fikih, ahli fiqah, para sahabat daripada kalangan Ansar dan Muhajirin ni untuk dirujuk pendapat mereka. Jadi kat situ kita lihat pada sunnah Rasulullah dan sunnah khalifah selepas Rasulullah, dia memang ada satu kelompok orang yang dikenali ahli wal aqdi ni, tokoh-tokoh masyarakat untuk dirujuk oleh pemerintah. Jadi kat situ wakil rakyat.
Dan kita sebagai rakyat ni pun ada tugas sebenarnya terhadap pemimpin ni. Okey doktor, tadi dalil selain daripada dalil apa ni Rasulullah dengan Khulafaur Rasyidin, ada dalil selain tu untuk wakil rakyat tadi. Okey, apabila dalam sebuah negara dia ada pemimpin, ada rakyat, maka kat situ sebenarnya ada tugas bagi rakyat. Tugas bagi rakyat untuk apa? Untuk muhasabah pemimpin. Kewajipan muhasabah tu adalah kewajipan bagi rakyat untuk muhasabah pemimpin yang ada. Kalau kita rujuk pada hadis Rasulullah, Nabi SAW bersabda, akan ada para amir, ini penguasa, maka kalian mengetahui kemungkaran mereka dan kalian mengingkari. Barang siapa mengetahui, maka dia telah terbebas, dan barang siapa mengingkari, maka dia telah selamat. Tapi barang siapa redha dan mengikuti, maka dia tidak terbebas dan tidak selamat. Para sahabat berkata, tidakkah kami memerangi mereka? Rasulullah menjawab, tidak, selama mereka menegakkan solat, iaitu menegakkan hukum-hukum Islam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kat situ hadis mengatakan bahawa kalian mengetahui itu. Maksudnya kalian mengetahui itu, kalian mengetahui perkara itu memang bersalahan dengan syariat, apa yang dibuat oleh penguasa itu. Mengetahui bukan perkara subhat. Kalau perkara subhat ada dalil, itu tak ada masalah. Kalau ada khilaf tapi berbeza pendapat, itu tak ada masalah. Tapi betul-betul perkara itu yang mungkar, yang kita boleh nyatakan dengan dalil jelas, perkara yang jelas, maka kat situ mengetahui itu dia akan terbebas apa? Sebab orang yang mengetahui itu dia ada jalan untuk melakukan perubahan. Bukan dia mengetahui duduk diam. Dia dengan mengetahui itu dia ada jalan untuk membebaskan dia daripada dosa penguasa. Itu adalah dengan melakukan perubahan dengan tangan dia. Kalau tak boleh, dengan lisan dia. Kalau tak boleh juga, tak mampu juga, maka dengan hati, benci dengan hati. Benci dengan hati tu dia mesti buktikan. Dia tak bersama dengan perkara yang maksiat tu. Bukan duduk bersama dengan perkara maksiat, dia mesti tinggalkan perkara maksiat tu. Bukan kalau dia bersama itu maknanya benci tanpa rindu. Itu lain. Jadi berdasarkan dalil jelas bahawa wakil rakyat ni ada dalam ajaran Islam. فبدون خلافة